Ya, bersama dengan Nur Adina di daerah Tutong. Assalamualaikum Nur Adina, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hani dan juga Muammar. Apa kabar pada pagi ini? Alhamdulillah, terima kasih Nur Adina. Baik, Nur Adina mungkin dapat berkongsi sama ni berkaitan dengan sejarah ini. Mengapa adanya kepentingan berkenaan ya? Baik ya, seperti yang kita ketahui, sejarah ini merupakan antara cerminan budaya dan juga identiti bangsa ya dalam sesebuah negara. Jadi amatlah penting untuk kita ketahui, kita pelajari dan juga kita fahami kerana daripada sejarah inilah kita dapat mengenal akan warisan nenek moyang kita ni seperti tradisi, adat istiadat hinggalah ke bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi mengetahui akan akar budaya ini adalah dapat lagi memupuk rasa kebanggaan kita terhadap negara kita sendiri dan juga mungkin membantu masyarakat untuk lebih bersatu padu untuk memelihara dan juga melestarikan warisan budaya ini agar ia tidak akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Menarik apa yang telah pun dikongsikan bersama dengan Nur Adina sebentar tadi. Bahasa juga adalah salah satu warisan budaya di negara Brunei Darussalam, dan seperti yang kita tahu juga puak-puak di negara Brunei Darussalam punya bahasa yang tersendiri. Bagi puak Tutong pula ada bahasa-bahasa dan juga perkataan-perkataan yang begitu unik. Dan salah satu daripadanya yang pernah saya pelajari adalah selamat sabi. Betul tu Nur Adina? Betul. Selamat sabi ni ya, selamat pagi atau selamat datang? Itu yang saya lupa. Kadang-kadang saya ingat tapi maknanya saya lupa. Selamat datang. Selamat datang. Baik. Itulah ya, cukup menarik juga ya sebenarnya kalau kita lihat di negara Brunei Darussalam. Jadi kalau rasanya ingin mengetahui bagaimana orang Brunei kita ni berbicara atau bercakap dalam dialek mereka sendiri, kita boleh bertanya khabar mereka ataupun sebagainya. Pastikan mereka itu dapat berkongsi sama macam mananya. Setiap puak ni mempunyai bahasa-bahasa mereka sendiri ya. Baik, untuk seterusnya bersama dengan rakan sekelas kita di daerah Tutong dengan bahannya. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda, dalam pertemuan kita pada kali ini seperti biasa akan kami kongsikan beberapa makluman mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong, iaitu pada hari Khamis 18 Januari 2024 akan diadakan kempen derma darah dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Ripas. Dan Auda, orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang ke kempen derma darah ini, di mana Auda bolehlah mengunjungi ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong, di mana insyaAllah akan bermula pada jam 9 pagi hingga 11.30 pagi. Dan Auda, itulah antara acara yang akan berlangsung di daerah Tutong ya. Dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisinya pada hari ini. Silakan. Tahukah Auda, cendol juadah pencuci mulut sejuk yang dikategorikan sebagai minuman hanya boleh didapati di negara Asia Tenggara tertentu. Asal-usul permulaan cendol tidaklah diketahui secara jelas dari negara manakah ia bermula, kerana setiap negara sahabat mempunyai hidangan sedemikian dan memiliki keunikan cendol mereka tersendiri. Namun yang menjadi persamaan adalah warna jeli cendol yang tradisinya berwarna hijau yang asasnya dibuat daripada tepung beras, air dan pewarna pandan. Menerusi pakej program kali ini menampilkan seorang pengusaha cendol, Daeng Masuryani Haji Muhammad Zain, menetap di Kampung Tanjung Maya dan bermula mengusahakan perniagaan cendol di usia awal 40-an lagi. Buat beliau mengusahakan perniagaan ini adalah atas dasar minat dalam bidang masakan,
Selain meminati menikmati pemanis mulut tersebut, yang buat hematnya adalah wajar untuk beliau sendiri yang mengusahakan pembuatannya dan dapat dinikmati oleh para peminat cendol di negara ini. Saya berkecimpung sejak tahun 2020. Yang mendorong saya ialah di samping ingin mendapat pendapatan sampingan, pembuatan cendol ini sangat mudah dan ianya memerlukan modal yang murah dan senang untuk didapati. Proses pembuatan dan pindaan cendol tidaklah mengambil masa yang begitu lama. Hanya memerlukan beberapa bahan seperti tepung beras, tepung kanji dan tepung gandum, selain garam, kapur, air pandan dan pewarna hijau. Dalam penyediaan adunan jeli cendol, ketiga-tiga tepung diadun bersama garam dan kapur. Sesudah itu, dituang air pandan ke dalam adunan tersebut dan seterusnya diberi pewarna hijau. Adunan digaul sehingga sebati menggunakan sendok gagawi dan kemudian dipindah ke dalam periuk yang telah dipanaskan untuk dimasak dan ditanak. Ketika proses ini, adunan hendaklah sentiasa digaul untuk memastikan ia tidak hangus dengan menggunakan api perlahan selama 15 ke 20 minit sehingga teksturnya berubah sederhana kental. Proses selanjutnya, adunan yang telah masak dipindah ke dalam acuan khas untuk membentuk cendol yang dimasukkan dalam air sejuk berais bagi memastikan cendol yang dibentuk tidak melekat dan terus mengeras. Sehari ikut permintaan pelanggan. Kalaunya pelanggan banyak permintaan, jadi membuat dalam 2-3 adunan. Dalam sehari itu belurihlah dalam 100 gelas. Setelah dimasak, hendaklah cendol itu disimpan di dalam bekas yang bertutup rapat. Lepas tu dimasukkan di dalam peti ais. Kalau ia di dalam peti ais, ia boleh tahan selama 2 minggu tu. Kalau ianya dah dicampur dengan susu ataupun lain-lain bahan, ia boleh tahan 2 minggu insyaAllah. Kalau saya sendiri sarankan kalau arah pelanggan yang membeli cendol, hendaklah menukar air cendol itu setiap 2 hari sampai 2 minggu. InsyaAllah ia boleh tahan. Sebenarnya resepi ini diajar oleh teman baik saya sendiri, ia yang mengajar. Kelazimannya, cendol yang telah siap akan dijual di gerai beliau di Medan Lakanon Ko Pertama Kampung Tanjung Maya dari jam 2.30 petang sehingga 5.30 petang. Selain berniaga cendol, turut dijual adalah cucur-cucuran dan beberapa makanan sampingan seperti popia, bergedil dan sebagainya. Cendol saya boleh didapati di gerai Medan Lakanon Ko Pertama, Kampung Tanjung Maya Tutong, atau terus menghubungi saya untuk membuat tempahan. Perisa cendol yang saya jual ada 3, iaitu cendol gula Melaka, cendol gula Anau dan cendol biasa. Keistimewaannya ialah cendol saya ni kurang manis dan di samping itu tekstur cendol yang lembut dan berlemak. Alhamdulillah, sambutan dari orang ramai amat menggalakkan sehingga ada jua pelanggan yang menempah berulang-ulang kali. Yang membuatkan saya kuat untuk mengusahakan cendol ini ialah saya bercita-cita supaya cendol saya ini bukan saya dikenali dengan di sekitar sini, di daerah Tutong, malah impian untuk lebih dikenali di negara Brunei Darussalam. Sebagai pengusaha cendol, beliau turut mengongsikan berniaga cendol amat memberangsangkan oleh kerana pemanis mulut ini sentiasa mendapat permintaan ramai serta mempunyai penggemarnya tersendiri. Meski pada era kini semakin dipelbagaikan mengikut kreativiti penjualnya, namun bagi beliau masih mengekalkan keaslian dari segi warna dan pembuatannya.